A long time ago, in a galaxy far, far away, ada dua orang budak. Seorang budak nama Kong, seorang budak nama Hamid. Seorang budak bandar dari KL, seorang budak kampung dari Batu Pahat. Dan dua orang ni kawan baik. Diorang belajar bersama, main bersama, pergi dating pun bersama, pergi jalan-jalan pun bersama, ya. Dan diorang bernasib baik sebab diorang masuk universiti yang sama. Diorang berjumpa di universiti yang sama, University of Malaya. Tapi yang peliknya, masa diorang masuk universiti, minggu pertama diorang diajar untuk demonstrasi. Diorang diajar untuk berarak, untuk solidariti, untuk kebebasan, untuk hak mahasiswa. Macam mana boleh jadi macam ni? Sebab dulu, minggu orientasi dijalankan sepenuhnya oleh mahasiswa sendiri melalui sebuah Students Union. Jadi bila Hamid dengan Kong masuk universiti, secara automatik dia menjadi ahli sebuah union, the University of Malaya Students Union, di mana union ini ada perlembagaan sendiri. Mereka ada parlimen mahasiswa sendiri, AGM, setiap tahun, di mana mereka meminda dan menggubal polisi-polisi tahunan untuk mahasiswa. Dan juga mereka bentuk kerajaan mahasiswa sendiri yang independen, berautonomi dan bebas daripada kawalan pentadbiran universiti. Dan kerajaan mahasiswa ini ditadbir oleh sebuah student council yang demokratik, di mana members keahliannya dipilih sendiri oleh mahasiswa melalui pilihan raya kampus yang dijalankan sepenuhnya 100% oleh mahasiswa sendiri. Dan mereka bebas dan independen sebab diorang ada kewangan sendiri. Hamid dengan Kong masuk UM kena bayar RM10 kepada union, dan ini masuk tabung union di mana kewangan ditadbir sendiri oleh union, sehingga semua persatuan-persatuan di UM, sama ada persatuan kebudayaan ataupun persatuan sukan, semua dapat duit, dana untuk aktiviti diorang daripada union, daripada student union sendiri. Dan diorang ada banyak duit sehingga mereka boleh hire their own staff to manage the union. Dan yang paling pelik sekali, student dulu union ada bangunan sendiri dalam kampus. Dan diorang ada kantin yang diorang manage sendiri di Union House. Dan sekarang student banyak masalah transport kan? Kau tahu macam mana dia selesaikan masalah ni dulu? Diorang beli bas diorang sendiri dan hire driver diorang sendiri. Ya, untuk uruskan transport sistem dalam kampus sendiri oleh mahasiswa. Jadi Hamid dengan Kong masuk universiti tak ada masalah transport. Dan diorang tak ada internet dulu. Jadi diorang ada akhbar diorang sendiri dan majalah diorang sendiri, di mana editor ke jurnalis 100% mahasiswa. Dan diorang ada banyak duit untuk buat macam-macam aktiviti macam leadership training program, macam press training program untuk melatih editors dan jurnalis untuk akhbar dan majalah mahasiswa diorang sendiri. Dan diorang banyak buat aktiviti akademik dan intellectual seperti The Great Academic Debates yang sangat popular pada era itu, yang dihadiri oleh ramai mahasiswa termasuk Hamid dan Kong sendiri. Dan diorang buat macam-macam forum. Macam ni, forum tentang free expression for students. Dan di mana diorang, Hamid dan Kong, banyak berinteraksi dan berdebat dengan macam-macam tokoh politik macam Mahathir, Musa Hitam, Khairy Johari, Menteri Pelajaran waktu itu. Dan juga bukan hanya politik-politik, ahli-ahli politik daripada kerajaan, belah kerajaan, mereka juga bebas untuk panggil sesiapa saja, termasuk ahli politik pembangkang macam Tan Chee Koon dari Labour Party, Syed Hussein Ali daripada Parti Rakyat, even the young Lim Kit Siang pun pernah masuk UM, ya. Lee Kuan Yew pun pernah datang UM, masuk join one of the forums. Dan juga P. Ramlee pun one time pernah berdebat dengan Hamid, ya, pasal soal kebudayaan rakyat. Dan satu isu yang paling banyak, yang paling suka dibahaskan oleh mahasiswa dalam forum diorang ialah politik. Jadi kesedaran politik mahasiswa pada zaman itu semakin meningkat, di mana mahasiswa mula sedar perlunya mahasiswa ada hak untuk melibatkan diri dalam politik. Jadi Hamid dengan Kong nampak mungkin mereka perlu mainkan peranan yang lebih daripada hanya jadi mahasiswa biasa, pergi kuliah, balik kuliah, pergi kuliah, balik kuliah. So apa diorang buat? They took part in the campus elections and diorang menang. Dipilih masuk Exco dan pegang jawatan yang tertinggi dalam the student union, di mana Kong dipilih menjadi presiden AMSU, the union, dan juga Hamid menjadi Setiausaha Agung AMSU.
Dan bersama-sama, diorang mengubah landscape politik kampus. The first thing dalam ucapannya sebagai Presiden, Kong menyeru mahasiswa untuk melibatkan diri dengan lebih aktif dalam politik. Dan semasa zaman diorang, to do that, mereka dan kawan dia, seorang budak India nama Ravi, budak history student tahun 2, establish the Speaker's Corner di UM, sudut pidato. Dan mulai saat itu, sudut pidato mula menjadi tempat, forum, wadah di mana mahasiswa membahaskan isu-isu politik, isu-isu sosial, isu-isu ekonomi dan apa saja. Free speech existed in Malaysia at the Speaker's Corner dalam UM. Dan at the Speaker's Corner juga, selepas ucapan yang berapi-api, banyak berlaku protes dan demonstrasi. So students pada zaman itu berdemonstrasi pasal macam-macam isu, daripada isu dalam kampus macam isu kenaikan yuran, kepada isu kebebasan akademik, kepada isu autonomi universiti, kepada isu antarabangsa macam perang Vietnam, isu apartheid di South Africa, ke isu-isu dalam negara macam ISA, kemiskinan luar bandar, mempertahankan hak rakyat miskin seperti ini, kes Hamid Tuah. Dan juga student mempertahankan hak mereka untuk bersatuan, di mana untuk pertama kali mereka menubuhkan kelab politik pertama dalam kampus, Kelab Sosialis Universiti Melaya, di mana Hamid dan Kong adalah antara pengasas kelab politik ini. Dan juga student tak cukup, diorang dah ada banyak kebebasan, mereka dah ada autonomi, ya, tapi mereka rasa tak cukup dan mereka mula menuntut student power. Mereka menuntut perwakilan di peringkat tertinggi pentadbiran universiti. Student mahu bersama-sama mentadbir universiti bersama dengan pentadbiran. And mereka mula menuntut reformasi, the reform of the university system, di mana students ada suara dalam pembelajaran mereka sendiri. Dan tak cukup lagi, mereka mula bercakap mahasiswa mungkin perlu ada suara dalam parlimen dan melibatkan diri secara aktif dalam pilihan raya. And they did just that in 1969. Students, the union issued a manifesto. The University of Malaya Students' Union today issued its manifesto for the general election and called for a fully independent and sovereign country founded on democracy, freedom, and equality. So it's a 7-point manifesto di mana mahasiswa menggariskan pendirian mahasiswa terhadap isu-isu nasional. And they plan to rally around the country during campaign elections time untuk membawa manifesto mereka kepada rakyat, and the response was amazing.